الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur atas kesempatan yang terus Allah berikan kepada kita pada pagi ini untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, dan juga untuk terus kita bersama dalam sesi perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini satu pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur dalam kesempitan. Sempat dan sempit ini adalah dua perkara yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Yang pertama, sempat itu ialah Allah masih panjangkan umur, masih beri ruang kepada kita untuk kita terus melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita buat perkara itu dan perkara ini dan kita patuh. Allah larang kita daripada kita melakukan perkara itu dan ini juga kita patuh. Juga pada ketika yang sama, kita sedang dihimpit dengan segala kesempitan. Pergerakan kita terhalang, kita tidak bebas buat perkara-perkara yang sebelum ini kita buat. Apa yang dinamakan sebagai norma baharu itu, hakikatnya ia mengikat kita. Tidak banyak perkara yang kita boleh lakukan sebebas dan semahunya. Namun itu juga kita patuh. Karena patuh kepada arahan itu, patuh kepada SOP itu juga merupakan sebahagian daripada tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah mengangkat masalah yang menimpa kita. Dalam doa yang dibacakan tadi juga mohon agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segera musibah yang melanda kita. Dalam membicarakan soal sempat ini, dalam hidup kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hakikatnya kita tak tahu berapa banyak umur yang Allah bekalkan kepada kita. Kita pernah sebut umur kita ni sabit dia dikira daripada angka kecil naik ke besar. Secara tasa'udian dia naik daripada sehari jadi 2, daripada setahun jadi 2 tahun, daripada 2 tahun jadi 3 tahun, daripada 40 tahun jadi 50 tahun, dari 50 tahun naik 60 tahun. Kita nampak umur kita tu angka dia semakin membesar. Allah tidak jadikan angka kita itu secara tanazulian. Dia buat main daripada angka yang besar turun main ke kecil. Beranak-beranak tu umur 70 orang. Tapi baby ya, umur dia 70. Keluar main dengan surat beranak dia, umur dia 70 tahun. Lepas tahun tinggal 69, lepas 10 tahun tinggal 60, lepas 10 tahun tinggal 50.
Lepas 60 tahun tinggal 10 tahun lagi. Lepas 65 tahun tinggal lagi 5 tahun lagi. Lepas 69 tahun tinggal lagi setahun lagi. Jadi kita tahu umur kita, aku tinggal setahun lagi ni umur apa ni. Patut pun nampak kuih kerak kat masjid pun. Kuih kerak penuh masjid ni. Tak silih ni masjid keluar kita ni. Kalau umur kita dikira secara tanazulian macam tu, secara apa nama menurun macam tu, tak silih ni. Mayang subuh kita pun tak silih. Baik. Tetapi Allah takdirkan, demikian perkiraan Allah, demikian rahsia yang Allah berikan kepada kita. Umur kita meningkat dari angka yang kecil meningkat ke angka yang lebih besar. Namun di sana Allah bagi ruang kepada kita untuk kita membuat persiapan, melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan insya-Allah kita akan terdorong untuk melakukan segala perkara-perkara baik yang lain, dan akhirnya Allah bekalkan kepada kita dan ganjarkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung, iaitu nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang boleh kita ambil kesempatan salah ni batu tengah orang awam. Bila dia kata duduk jujur tak apa. Jangan apa sesak, apa lagi, apa punya, jangan sesak. 3S. Antara perkara yang sekiranya kita lakukan, ia akan mendatangkan kesan hubungan antara kita, ya of course dalam hidup kita ini, selain daripada kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, penting juga untuk kita menjaga dan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kita sering juga sebut dan kita sering ulang, orang yang insya-Allah hubungan dia dengan manusia baik, hubungan dia dengan Allah baik. Dan orang yang hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia juga baik. Dia tak mungkin jadi orang ni hubungan dia dengan Allah cukup baik, tetapi dengan manusia masya-Allah, tabarakallah, ada saja masalah yang dia buat dengan orang. Ini mestinya ada sesuatu yang perlu difikirkan, ada perkara yang perlu dilakukan muhasabah. Tengok cantik dah, main masjid kerak, tapi ada masalah. Connection dia dengan jiran kurang cantik, muamalah dia masya-Allah, mesti ada sesuatu yang perlu dilakukan perubahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu berupaya untuk mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji. Keji ni apa? Al-fahsya. Baik itu Nabi juga menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, tidak akan mencuri seseorang yang mencuri itu, la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seseorang yang mencuri itu di saat dia mencuri bahawa dia masih ada iman. Hubungan antara perbuatan mungkar dan al-fahsya itu dengan iman kita sebenarnya sangat jelas. Cukup signifikan untuk kita fikirkan bahawa tidak mungkin seseorang yang mencuri, pada ketika dia mencuri itu dia masih ada iman. Dia masuklah masjid kita, dia tengok tabung, kemudian dia angkat tangan, ya Allah, tolonglah selamatkan aku, janganlah bagi orang tangkap aku ketika aku mencuri ni. Tak mungkin kot dia ajak orang buat main ajak dulu ke, baca Yasin dulu ke, malam esok dia nak mencuri, malah dia kita baca Yasin dulu lah, minta mudah-mudahan Allah selamatkan operasi kita. Tidak mungkin demikian. Hal yang sama juga Allah sebut bahawa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang yang berzina ketika dia melakukan penzinaan itu bahawa dia masih ada iman dalam hati dia. Tidak mungkin, kata Nabi SAW. Sebab itu innas salah, Allah sebut, sesungguhnya salat itu tanha, mampu untuk mencegah daripada kita terjebak melakukan perkara yang fahsya, perkara keji, wal munkar, dan juga perkara-perkara yang munkar. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal.
Dan tak salah pun sebenarnya, jangan masuk bulan Rabiul Awal je kita bercakap tentang ini sepanjang masa, membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat kemarin dia share dalam Facebook dia, kalau ni kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran kita berlaku secara atas talian, bagi soalan budak jawab, kan? Bila ditanya tentang satu subjek pendidikan Islam, ditanya tentang Rasulullah, ditanyakan kepada budak ini sekolah rendah, ditanya, apakah yang akan kamu lakukan sekiranya kamu berkesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang budak ni jawab? Apa yang budak ni jawab? Dia kata, aku akan memeluk dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan seorang budak sekolah rendah, tetapi dia telah dengan jawapan dia yang kita kira sangat tulus, datang dari hati dia yang sangat terdidik, kecintaan dia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian ungkapan, demikian jawapan bila dia ditanya tentang persoalan yang dikemukakan oleh cikgu dia tadi. Antara perkara yang menjadi kegemaran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-ithar. Nabi sentiasa mendahulukan orang lain. Ini orang politik tiru lah, mendahulukan rakyat. Ini watak Nabi dan juga watak para sahabat Nabi. Dalam satu peristiwa peperangan yang berlaku, ketika ada beberapa orang sahabat yang mereka telah cedera dengan teruk dan masing-masing sedang berada dalam keadaan nazak. Bila mai seorang sahabat melihat keadaan 2-3 orang sahabat-sahabat yang sedang berada dalam keadaan yang dying itu, dia bawa air nak suap. Kawan ni kata, tengok kawan sebelah, rasanya dia lebih teruk lagi. Sedangkan dia sedang memerlukan, dia sangat memerlukan. Macam kita naik kapal terbang kan, sebelum kapal terbang tu nama take off, dia punya stewardess dia tu akan beri sedikit petunjuk kepada kita, life jacket tang mana, lagu mana kita nak keluar kalau berlaku kecemasan. Kemudian dia kata kalau ada air pocket yang mungkin teruk akan keluar dari atas kita tu, apa dipanggil tu, yang penyedup oksigen udara tu, dia kata sila pakaikan untuk diri sendiri dulu sebelum nak tolong orang lain. Pakai kat kita dulu. Yang penting kita dulu selamat, orang lain sat, biar pergi sat kat dia bawah. Macam tu. Nak tolong anak ke, nak tolong siapa yang duduk di sebelah kita pun, pakai kat kita dulu. Itu dia punya instruction dia dalam kapal terbang. Apa yang berlaku kepada para sahabat Nabi ini ialah ketika dia dibawa dengan minuman, untuk mungkin dengan seteguk dua minuman itu boleh memanjangkan usia dia, yang di saat itu dia sedang nazang akibat daripada kecederaan dia yang teruk. Tapi dia kata apa? Tolong tengok Ustaz, boleh jadi kawan sebelah aku lebih teruk. Kawan hak bermain ayak ni pun okey, pindah pergi kat sebelah. Bila pindah pergi kat kawan sebelah, dia pun sama juga jawapan dia. Dia kata tolong tengok Ustaz, kawan aku pun mungkin sebelah tu lebih teruk. Dia pun patah pi, dia pun bergerak pergi ke rakan dia yang ketiga. Kawan dia kata aku okey lagi, hang patah balik pi yang kedua. Bila dia patah balik pi yang kedua, ternyata yang kedua telah pun meninggal dunia. Dia pergi tengok yang pertama tadi, yang pertama pun juga telah kehilangan nyawanya. Dia patah balik mai yang ketiga, juga yang ketiga juga telah kehilangan nyawanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka sangat mendahulukan orang lain. Diri sendiri susah, itu sudah menjadi satu tabiat dan kebiasaan yang dididik, yang diajarkan kepada mereka oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Insan yang dibacakan oleh imam kita tadi, menjadi kebiasaan kita pada setiap pagi Jumaat, ada pandangan daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Kedah. Pandangan dia pun dibuat dalam Facebook ya, dia tak hantar surat mai kat kita.
Rasmi atau tidak itu pandangan peribadi dia. Dia kata musim-musim Covid ni, dia kata pagi-pagi Jumaat tu dia kata tak usahlah baca surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Itu pandangan dia. Mengambil kira masa kita perlu singkat dan sebagainya. Tapi bila kita jawab lagu tu, dia kata anugerah bintang popular bukan 30 minit 2 jam, 3 jam tak ada masalah pun kan. Semalam ke malam bila kan. Sonok depa dengan acara-acara yang macam itu, yang tidak menjadi sebahagian daripada acara yang dilarang. Tak apalah, kita buat. Nak baca silakan. Ia adalah sebahagian daripada amalan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Insan ayat 8, bermula dengan ayat 8, Allah sebut wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kata Allah, mereka juga. Siapa mereka ini? Mereka ialah orang yang memberi makan benda-benda makan yang dihajati dan yang disukai. Yang disukai oleh siapa? Yang disukai oleh pemberi ini. Pemberi ini suka apa? Dia suka makan apa? Maka benda yang dia suka makan itu dia berikan kepada miskinan, kepada orang yang miskin, wa yatiman, dan juga kepada orang yatim, wa asira, dan juga kepada para tawanan. Ini anjuran Islam. Kita nak bagi makan ke orang, kita bagi makan apa yang kita sendiri suka makan. Bukan apa yang kita pun tak suka, pakai bagi je. Ingat masa kat Syria dulu tuan-tuan, setiap bulan kami akan bawa satu kad untuk pergi ke store makanan di universiti ni untuk ambil kita punya ration kita setiap bulan. Duduk satu rumah tu 5 orang, penuh dalam kita punya almari. Ada gula, ada beras, ada sardin. Setiap bulan dapat. Semua pelajar, lokal ataupun foreigner, semua dapat. Kita bawa saja kita punya kad itu, nanti bahagian dia jaga store tu dia akan cop, dia akan bagi-bagi. Ada ketika dapat telur seorang sepapan, 5 orang 5 papan, 150 biji jenuh goreng. Kadang-kadang dapat ayam seorang sekor. Oh, alhamdulillah. Musim raya dibagi baju seorang selai. Soal saiz betul ke, celui ke tak celui ke, hangpa ambil dulu. Nanti hangpa tukar sama-sama hangpa. Yang saya nak sebut ni, ada benda juga yang dia bagi. Dia bagi makanan apa yang sesuai dengan makanan sana lah. Ada satu jenis makanan yang diperbuat daripada gandum ini, nama dia burghul. Dapat kat kita tak jadi apa. Sebab kita tak erti makan. Kita tak erti masak dan tak erti makan. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan? Bila kita dapat, kita tengok makanan apa yang ada dalam tu, apa yang kita boleh makan, maka kita ambil. Beras pendek sebagai contoh. Beras pendek ni beras Mesir. Dia kalau masak, ayam dia silap ataupun kurang, kita bubuh, dia akan jadi macam pulut. Sebab tu di sana ada 2 jenis beras. Satu rus tawil, satu rus qasir. Satu beras panjang, satu beras pendek. Beras panjang ni dia akan main satu gundi 50 kilo tu, gundi hijau tu, dia akan tulis di situ made in Thailand kan, macam tu lah. Product of Thailand. Main dari Thailand lah. Kita duk cari hak jelapang padi Kedah, tak pernah sampai sana. Beras pendek tu hak yang Mesir punya. Jadi kita ambil, tengok jiran-jiran kita yang ada, orang Arab juga, so kita bagi apa yang dapat kat kita, tapi kita tak erti makan. Demikian tuan-tuan, kalau kita bagi makanan kat orang yang kita pun tak erti makan, maka bila kita bagi kat orang, belum tentu juga orang tu boleh manfaatkan daripada apa yang dia nak makan. Dia tengok Allah, dia bagi hak ni je. Baik tu, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kita nak bagi makan, cari makanan-makanan yang kita suka makan. Kita berilah makanan itu kepada orang miskin, berilah makanan itu kepada anak-anak yatim, berilah makanan itu kepada tawanan-tawanan. Orang-orang yang duduk dalam penjara,
Wallahu alam. Mungkin tuan-tuan ada daripada rakan-rakan kita yang pernah jadi warden di penjara dan sebagainya, mungkin boleh bagi input kepada kita tentang bagaimana bentuk rupanya makanan-makanan yang disajikan kepada tawanan-tawanan kita, banduan-banduan kita yang duduk di dalam penjara. Kita yakin bahawa makanan yang mereka dapat pun selesa, makanan yang baik, sesuai, walaupun terpaksa meringkuk dalam bilik-bilik yang kecil, tetapi mereka diberi layanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan ini sambil berkata dengan lidah ataupun dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kami beri makan ni kerana siapa? Beri makan kerana Allah. La nuridu minkum, kami tak mau pun, kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Kami tak mau ucapan penghargaan, ucapan terima kasih, kami tak mau. La nuridu minkum jazaa, nak apa, nak balas balik. Hari ni kita hantar tapuai kat dia buah cok kodok, esok dia balas balik kat kita buah karipap. Lusa kita balas balik kat dia buah Melaka, esok dia balas balik kat kita buah lompang. Ini amalan kita bulan-bulan puasa, kan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dia kata kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut dia kenakan kami azab pada hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah itu akan masam dan berkerut-kerut. Yawman abusan qamtarira, pada hari yang orang yang bersalah ini muka dia tak tahu nak habaq jadi lagu mana. Mahsyar luas, tapak dia putih, terbentang, menghimpunkan seluruh umat manusia sejak awal hingga akhirnya, dan penantian di mahsyar itu adalah satu penantian yang sangat-sangat mengazabkan kita. Lama tempoh dia. Sebab itu ada orang yang peluh dia makin meningkat. Kerana apa? Kerana dia sedang menantikan satu debaran. Bagaimana perhitungan dia? Dan dia pun dah tahu dah sebenarnya. Di alam barzah dia pun dia dah kena teruk dah. Dia kena lanyak teruk dah. Dan bila dia duduk di mahsyar itu, dia mungkin sudah boleh menjangkakan bagaimana pengakhiran dia. Adakah dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan keampunan dan mungkin dengan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka Allah wa na'udzubillah. Yauman abusan qamtarira, hari yang muka orang yang bersalah ini akan berkerut-kerut. Tak mungkin dia akan menunjukkan wajah yang manis pada hari yang tersebut. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Dengan sebab, yakni mereka menjaga diri dari kesalahan, yakni orang tadi, orang yang memberi makan tadi, kerana mereka ini memberi makan kerana dengan harapan agar Allah bebaskan mereka daripada azab-azab yang pedih, dengan harapan mereka mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya memberi makan, maka Allah menjawab mereka. فَوَقَاهُمُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Dan dengan sebab, yakni mereka menjaga diri dari kesalahan itu, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan. Hari yang demikian kepadanya, yakni hari yang orang lain rasa sengsara, orang lain duk bimbang, tetapi dia akan didatangkan pada hari itu dengan apa? Dengan mereka akan diberikan dengan keindahan yang berseri-seri di muka dia, dan juga dengan perasaan yang gembira di hati. Orang kalau di muka dia berseri, hati dia tak mungkin serabut, kan? Tengok panjang senyum ya, kan? Takkah hati serabut kot? Serabut ke panjang? Tak, kan? Relax, kan? Alhamdulillah. Itu sebagai satu respon kita, reaksi kita. Jadi Allah pun sebut orang yang datang pada hari mahsyar itu dengan muka dia yang berseri-seri, tersenyum indah, hati dia juga gembira, hati dia juga seronok, kerana dia tahu wajazahum bima sabaru
jannatan wa harira. Maka dengan kesabaran mereka, yakni mengerjakan segala suruhan Allah, sabar sebab buat apa yang Allah suruh, sabar sebab meninggalkan apa yang Allah larang, mereka dibalas dengan syurga dan juga dengan persalinan daripada sutera. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian amalan yang hanya dengan memberi makan. Ini hak yang kita cerita ni, ayat 8 sampai ayat 12 ni, yang Allah berikan balasan kepada mereka syurga. Allah datangkan kepada mereka muka yang berseri-seri, hadirkan kepada mereka hati dan jiwa yang tenang. Ini hanya sekadar mereka melakukan amalan apa? Memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan orang-orang yang terbelenggu dan orang yang menjadi tawanan. Dalam 2 minggu 3 minggu lepas, saya ke Lostang. Pagi hari terakhir itu bersarapan dengan seorang pegawai zakat lembaga zakat negeri Kedah, sahabat juga, mengaji sekali dulu. Bila duk sembang bab terbelenggu ni tuan-tuan, bab terbelenggu, dia kata di Kedah ni pun ada satu usaha yang kuat untuk mengajak dan membawa balik kawan-kawan kita yang terlibat dengan LGBT, lesbian, gay, bisexual, ataupun satu lagi transgender. Di Langkawi paling teruk. Di Langkawi paling teruk. Dia Lostang ada dulu port dia stesen kereta api. Angguk ni ada pengalaman info lah. Saya angguk juga sebab pernah ronda agak. Stesen kereta api duduk sebelah sana. Dia bukan duduk sebelah stesen Bahmara lah, duduk sebelah sana. Ada kota-kota selama KTM itu di situ. Malam-malam lah. Di Sungai Petani sebelum ni, di Taman Jubli Perak itu ramai malam-malamnya. Ni musim Covid ni mungkin takut sikit kot. Pukul 10 malam tak boleh ada di luar lah. Bila diadakan satu sesi, tuan-tuan, panggil mereka mai. Ada seorang, nak sebut perempuan pula, ada seorang abang ini, sampai nama dia dalam kalangan adik-adik dia, junior dia, kawan-kawan dia, panggil dia Mak Nurul. Dia pun dah insaf dah. Dia lah menjadi orang yang sangat membantu untuk mengajak mereka ni. Bukan takat kumpulan nyah ni, kita sebutkan nyah lah, tetapi juga yang menjadi masalah besar kepada kita adalah kumpulan lesbian. Sebab nyah ni, bila ditanya apa kegiatan mereka, nyah ni dua benda je mereka yang akan terlibat. Bukan kita nak generalisasi, tapi hasil daripada kita duk interview mereka, duk sembang-sembang, dua benda. Mereka ni akan terlibat dengan bidang seks ini. Yang kedua ialah mereka terjebak dengan dadah. Mungkin ada orang yang mula-mula bagi try dulu, akhirnya mereka terjebak. Dan demikianlah cara dan kaedah untuk menjebakkan seseorang kepada dadah ini. Kemudian yang menjadi masalah juga adalah lesbian. Kumpulan orang, golongan lesbian ini, perempuan suka sama perempuan ini, hebat. Ada yang sampai berada pada terlibat dengan golongan-golongan kayangan dan sebagainya. Dan yang insaf ini pun, yang cerita balik kat kita, yang insaf ini, dia pun dah kahwin dah.
dah kahwin, berubah dah. Tapi dia kata, ustaz, saya ni, dia kata, dah tinggal dah bidang ni, tak mau dah, dia kata. Tapi dia kata kadang-kadang hati kecil dia kata, bila dia tengok juga kepada perempuan, dia tengok kepada perempuan, keinginan itu dia main. Keinginan itu dia main. Tapi dia kuat. Allah bantu dia. Allah kukuhkan hidayah yang ada pada dia. Dia mampu bertahan. Baik itu bila bercakap soal orang yang terbelenggu ini, orang yang terbelenggu, kita-kita yang tidak berada dalam situasi itu, mungkin kita menganggap mereka ni lah, apalah, mudah sangat lah terlibat ni, benda ni senang ya, apalah apa ni. Demikian respon kita, demikian reaksi kita. Dan kita mungkin tidak akan dapat memahami selagi kita tak betul-betul menyelami, pergi sembang dengan mereka, dengar isi hati mereka, apa masalah dia, apa yang menyebabkan mereka terjebak kepada bidang-bidang yang macam ni. Mereka akan cerita kepada kita satu persatu. Dan pada ketika itu, kita bukan kata, patutlah. Di saat kita sebagai masyarakat ini pun belum tentu bersedia 100% untuk terima mereka balik duduk dalam kalangan kita, menerima mereka secara normal untuk duduk, kita belum tentu juga bersedia untuk melakukan sebarang usaha untuk kita memulihkan mereka. Mereka terbelenggu di Kuala Lumpur cukup banyak, di bandar-bandar besar seperti Ipoh, seperti di Georgetown, memang sangat terlibat. Mereka ini golongan-golongan yang terbelenggu. Sebab itu fatwa daripada Majlis Fatwa Negeri Selangor pada tahun 2012 dah menyebut bahawa asnaf ar-riqab itu, asnaf ar-riqab ini adalah hamba-hamba tawanan ini, orang yang terbelenggu. Daripada 8 asnaf, ada satu asnaf ar-riqab. Selangor pada tahun 2012 lagi telah memasukkan kumpulan ini, kumpulan LGBT ini, di dalam kumpulan asnaf ar-riqab ini. Bukan untuk bagi duit kat mereka bulan-bulan, dah, tapi untuk bagi kepada NGO, NGI, kumpulan-kumpulan yang punya keinginan untuk bantu mereka buat program-program, keluarkan mereka daripada keadaan mereka yang terbelenggu itu. Bawa mereka makan, buat program, bincang, sembang hati ke hati. Raja-raja lagu ni pun perlukan sumber, perlukan orang yang sepenuh masa, tapi dia perlukan juga belanja untuk diri dia. Kalau kita sekadar buat kerja macam tu sambil-sambilan, tak mungkin kita boleh fokus dan memberi satu impak yang besar terhadap usaha-usaha untuk kita buat pemulihan itu. Bukan semua daripada kalangan kita sanggup keluar, turun, pi ke jalanan, pi ke lorong-lorong untuk tengok dan bawa mereka balik. Itu tidak semua orang mampu buat. Yang kita dapat, Selangor mengeluarkan kenyataan itu. Adapun negeri lain, wallahu a'lam, boleh jadi ada lembaga-lembaga zakat mungkin di negeri-negeri lain juga memperuntukkan, tidak dinamakan atas nama LGBT itu, tetapi diberikan kepada orang-orang ataupun kumpulan-kumpulan tertentu untuk membantu. Mereka ini adalah apa? Mereka adalah terbelenggu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita melihat bahawa apa yang dilakukan, apa yang dianjurkan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan al-ithar ini, sebagaimana yang disebut ayat dalam surah Al-Hajj, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa yu'thiruna ala anfusihim, yakni mereka bersusah-susah ke atas diri mereka sendiri, yakni
walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri pun susah, sanggup mendahulukan orang lain, memberikan ruang kepada orang lain untuk mendapat sedikit ruang yang lebih baik, memberi sedikit kelegaan, walaupun pada ketika itu sebenarnya dia yang lebih perlu, tetapi dia tetap mendahulukan orang-orang tersebut. Lepas tu al-isar ini dalam bab kita mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, ini salah. Ini salah. Mai semayang tengok ada saf kosong di depan, kita persilakan orang lain duduk di depan. Ini tak betul. Kata kita baca hadis kan, Nabi pun sebut suruh dahulukan orang. Tidak, dalam urusan ibadah kita kena berebut untuk siapa yang dapat saf yang paling depan. Kena berebut. Jangan bagi ke orang. Jangan bagi ke orang. Hak ni jangan bagi ke orang. Tapi selesai pada kita semayang, selesai pada kita solat, selesai pada kita beri salam, ada urusan apa antara kita dengan sesama kita? Apa keperluan yang perlu kita dahulukan? Maka itulah kesempatan untuk kita mendahulukan orang lain. Tidak pada ketika urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila ada majlis anjuran apa-apa kan, malam ini ada kuliah, bagi kat mereka lah. Kalau kopi pun saya pergi masjid tak selui. Mayang Jumaat yang ke mana? Mayang Jumaat kan ada penjarakan. Dalam tempoh PKPB ni akan hanya ruang solat utama saja. Kalau kopi pun saya pergi tak selui. Hamba pilah, aku bagi kat hampa lah pahala Jumaat ni. Hak ni bukan al-isar. Hak ni salah. Hak ni salah. Tak betul konsep itu. Konsep ni apa? Konsep ni adalah memberikan apa yang orang suka, tetapi dalam soal apa yang Allah suka, ini kita kena dahulukan diri kita. Kena utamakan apa yang ingin kita capai dalam hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, saya kira mungkin cukup sekadar ini dulu perkongsian kita pada pagi ini. Nah, saya tutup dengan satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memberkati makanan yang kita sediakan kepada para tetamu kita dan juga kepada orang yang memerlukan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi, ta'amul wahid yakfi isnain, makanan yang satu cukup untuk dua orang. Wa ta'amul isnain yakfi al-arba'ah, makanan yang disediakan untuk dua orang akan cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi samaniyah, makanan untuk 4 orang dia akan cukup 8. Dia akan cukup 8. Kita kalau nak buat kenduri, kita sedia 1000, kita jangka berapa orang mai? Kalau kita habaq kat caterer, dia kata sedia untuk 1000 orang dah ni. Okey, caterer kalau orang order 1000, berapa orang boleh makan? Syekh, kalau orang order kat kita 1000, berapa orang boleh makan? Memang 1000 lah. Tuan rumah pun tak berani pun. Pasal apa? Orang yang main makan pun dia makan subuh. Yang makan pun dia makan subuh kan. Baik, wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri ruang lagi kepada kita untuk kita terus bertemu pada masa-masa yang akan datang. Dalam usaha kita untuk kita mengambil sikit, tak banyak, sikit apa-apa yang telah ditinggalkan kepada kita oleh Nabi kita SAW dalam usaha untuk kita membentuk kepribadian diri kita menjadi seorang umat yang benar-benar mencontohi Nabi kita SAW. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.